بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله habis. Mesti dia tertekan. Dia tertekan. Ada cakap. So tak boleh banyak sangat betul lah dalam banyak sangat dia tertekan. Dia tertekan dia habislah power. Dia kan letak macam-macam. Nampak je. Kata nampak audience lindung dia. Boleh lari ke? Cabut tu lah. Hari tu aku cabut tu. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Kuat tak? Bismillah. Mana boleh masuk sini? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau direct, kuat. Kalau pakai tak yang kuat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? No. Jadi aku jadi clear. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب يسر ولا تعسر بك من الخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hari ini bersama dengan 3 Jamadil Awal ataupun Jamadil Ula. Hari ini pengajian rutin kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita berada di bab 32 iaitu bab keutamaan ataupun mengutamakan kaum muslimin yang lemah, orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak masyhur. Alhamdulillah. Begitu indahnya agama kita, agama Islam, okey, sehingga diajarkan untuk mengutamakan dan Islam ini untuk semua orang, semua lapisan, semua golongan, okey. Menunjukkan takdir Allah itu sebenarnya tidak pernah silap, okey. Allahu Akbar. Jadi kita faham, okey, orang yang lemah, orang yang miskin, dengan hadis-hadis yang sebelum ini, Rasulullah mengajar kita betapa walaupun menjadi golongan yang lemah dan miskin, tetapi sebenarnya menjadi ahli syurga. Kenapa mereka menjadi ahli syurga itu lebih mudah?
Kenapa lebih mudah untuk menjadi ahli syurga bagi orang yang lemah, orang miskin? Sebab sebab bila orang tu lemah, bila orang tu miskin, dia lebih rasa memerlukan kepada Allah tu sangat mudah berbanding dengan orang yang serba cukup, yang serba ada, yang berlebih-lebihan. Kebergantungan kita kepada Allah mungkin kurang berbanding dengan orang yang lemah, berbanding dengan orang yang miskin. Jadi mereka ni merasa bergantung kepada Allah, rasa memerlukan Allah, mudah untuk lebih tunduk, mudah untuk lebih khusyuk, mudah untuk lebih tawaduk, berdoa bersungguh-sungguh. Betul tak? Betul? Kita kalau sihat walafiat, semuanya senang, makan pun sedap, banyak pula tu. Nak beli-beli je, tak payah fikir-fikir, tak payah congak-congak, tak payah fikir besok nak makan apa, hatta tahun depan pun tak payah fikir. Betul? Kita raya hari-hari. Betul? Bukan tunggu hari raya sekarang ni nak shopping. Hari raya sekarang ni. Allahu Akbar. Jadi kenapa mudah? Okey, orang lemah, orang miskin lebih mudah jadi ahli syurga sebab mereka lebih mudah untuk tunduk, mereka lebih mudah untuk merendah di hadapan Allah. Tu check ni kita. Okey. Dan orang miskin ni, orang lemah, mereka lebih mudah memahami keadaan orang miskin yang lain. Betul? Sebab dia sama-sama miskin, sama-sama rasa. Kalau orang sebut lapar, dia terus faham. Dia tengok, orang tu tak cakap pun, dia tengok je, mesti lapar ni, mesti lapar ni. Sebab dia pernah merasanya. Okey? Dia faham. Sangat-sangat mudah memahami kesusahan orang lain. Jadi hati dia tu lebih lebih lembut. Subhanallah, Allah Akbar. Okey? Allah Akbar. Kalau kita tengok hadis yang pertama pun apa? Hadis yang pertama apa? Hadis yang pertama pun Rasulullah sebut apa? Mahukah kalian aku beritahu tentang ahli syurga? Iaitu setiap orang yang lemah dan dianggap lemah. Tetapi jika dia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan doanya. Bayangkan, kalau kita dah sekarang ni bab 32. Kalau kita perhatikan, apa tu? Cara Imam Nawawi menyusun kitab ni, setiap masuk bab baru, sebelum masuk hadis, mesti dimulakan dengan dalil daripada ayat-ayat Al-Quran, firman Allah. Okey, Imam An-Nawawi mesti mengutamakan dalil daripada Al-Quran sebelum disusun hadisnya. Dan keuturutan hadis tu bukan saja-saja Kalau hadis tu nombor satu, maknanya hadis tu sangat penting untuk bab tu. Dan selalunya lah kita dah belajar ni, Imam Nawawi akan letakkan juga kisah kadang-kadang. Okey, kisah. Kalau contoh, kalau kita belajar bab 3, bab sabar, Imam An-Nawawi rahimahullah akan meletakkan kisah Gulam. Gulam ad-dakwah. Kan? Gulam seorang anak muda yang berdakwah. Jadi kalau kisah masa bab 1, Imam Nawawi akan meletakkan kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Dia mesti ada kisah. Ada kisah. Allahu Akbar. Subhanallah. So, kita boleh tengok pattern dalam bab Riyadhus Shalihin. Kalau bab 32 ni dalilnya apa? Jangan tak ingatlah satu je dalilnya. Surah apa tu? Ayat 28. Kita membaca setiap Jumaat, dah jadi rutin. Okey, jadi patutnya baca Al-Kahfi sampai kat 28 ni bab 32. Bab orang lemah, orang miskin. Siapa dah terfikir macam tu dah? Siapa dah start dah? Kan? Okey, kita kalau boleh, apa yang kita dah belajar tu kita try mapping kan, kaitkan, hubungkan. Okey. Subhanallah Allah. Jadi dia tak hilang. Jadi dia tak hilang. Sebenarnya susunan jadual kita tu, tak kiralah kelas di Darul Zahra ke, kelas kat tempat lain ke, kalau kita perhatikan, kelas tu macam menyambung je. Allah macam menyambung-nyambungkan. Walaupun tak semestinya di tempat yang sama, fizikal ke online ke, kelas-kelas tu akan jadi sama. Subhanallah, Allah Akbar. Allahu Akbar. Macam semalam kita belajar Al-Mu'ti. Allah yang Maha Memberi. Jadi kita tahu dah. Okey? Semua nikmat yang aku ada hari ni, terutamanya bila kita baca Allahumma afini fi badani. Allahu Akbar. Kita ingatlah Allah Al-Mu'ti. Dan yang paling ketara sekali, setiap kali lepas solat tu, lepas kita tahlil, kita dah ada apa? Allahumma la mani'a lima mu'ti. Betul tak? Subhanallah. Saya kalau dia sekali keluar kadang-kadang tersilap. Okey, itu lagi lah kena ingat.
Selama ni mungkin kita baca je, kita dah amal sunnah, zikir lepas solat, ba'da solat, tapi mungkin kita tak kaitkan dengan nama Allah Al-Muqti, semalam dah belajar. Alhamdulillah. Okay? Jadi, sungguh, dia apa je kita belajar, especially amalan dah jadi rutin, try your very level best untuk kaitkan. Contohnya, kita semalam belajar Al-Muqti kan? Jadi, semakin deep bila kita sebut, Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نبيا. Okay? وبمحمد sallallahu alaihi wasallam nabiya. Jadi kita semakin, ya Allah, aku redha sangat. Redha sangat kau sebagai Rabbku. Dia semakin kita kenal Allah, semakin kita belajar hadis, semakin kita yang kita rutin, maksud saya yang kita rutin. Zikir ba'da solat, zikir pagi dan petang, lagi kita kaitkan. Sebab tak mungkin Rasulullah jadikan tu rutin. Tak mungkin Al-Muq jadi rutin sebelum tidur. Tak mungkin Al-Kahfi jadi rutin setiap Jumaat. Mesti ada sebab. Apa je kita belajar, kaitkan. Dia akan buat kita lebih deep. Jadi kita faham, ya Allah, kalau aku tak damai kat dalam ni, macam mana aku nak damai hidup aku? Macam mana aku nak tolong tenangkan orang lain? Jadi kalau kita tak pandai reda yang Rasulullah ajar ialah, ini boleh zikir sebanyak-banyaknya dalam satu hari, iaitu Raditu billahi rabba. Kalau kita rasa tak boleh tenang terima takdir hidup kita, ingat zikir tu. Reda tak Allah sebagai Rabb? Rabb apa? Apa mana Rabb? Pencipta, pemilik, pengatur. Kenapa? Kalau kita tak terima takdir hidup kita tak reda Allah sebagai Rabb. Sedangkan setiap pagi dan petang kita zikir, Raditu billahi rabba. Tapi tak boleh terima takdir. So, nampak sangat belum faham. Okay? Try. Saya sendiri mengaku, okay? Saya still ulang-ulang kelas zikir pagi petang. Maksud saya, apa je lalu, saya akan dengar. Kalau melibatkan Fatihah, kalau melibatkan zikir pagi petang, kalau melibatkan zikir lepas solat. Tak kira siapa yang mengajar. Sebab benda tu dah rutin. Jangan sampai kita buat macam robot. Jangan sampai kita macam radio. On jalan. Tak ada perasaan. Okay? Always upgrade ilmu. Walaupun memang dah belajar. Tapi kita ni manusia. Anas. Nasi. Apa tu? Nasia. Apa dia? Pelupa. Lagi? Bila dah lupa, tambah pula dengan leka, tambah pula dengan lalai. Jadi kita kena banyak diingatkan. Majlis tazkirah, majlis peringatan. Bukan tak tahu. Tapi kebanyakannya bukan kita tak tahu. Kebanyakannya ialah kita lupa, leka, lalai. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Perhatikan. Baca pagi petang. Setiap lepas solat. Kena resap betul-betul. Kalau tak, dia akan jadi rutin macam tu je. Jadi auto. Tapi tak mengubah kita. Okay? So, bila sebut Raditu billahi rabba tu kena betul-betul macam, Allah, kenapa aku belum reda lagi ni? Zikir lagi. Aku reda, ya Allah. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Apa Islam ajar? Ingatlah dalam Riyadhus Shalihin belajar. Apa je kita belajar tentang Islam? Dan kita nak mati dalam keadaan Muslim. Sebab tu pendek. Zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah memang pendek-pendek. Tapi manusia antara kita, pada kita yang baik, doa yang mana? Yang panjang lebar tu. Ini je doanya, Ustazah. Dia expect kalau doa tu mesti panjang, mesti banyak. Betul? Sekali pendek je. Nabi ajar kita yang pendek-pendek tapi sebenarnya sangat padat. Kalau kita faham, kalau kita kaji. Okay? 3 tu. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Pendek tapi Masya Allah. Kalau kita hurai, nanti boleh ujang kaji Zikir Raditu billahi rabba tu sangat. Raditu billahi rabba ni kena baca juga bila sunnah Rasulullah? Bila jawab azan. Bayangkan, itu ialah syiar. Azan ialah syiar. Syiar Islam. Berbeza kita dengan agama lain. Sampai Rasulullah suruh kita baca zikir tu. Doa tu. Right? Okay? So, try, kaitkan. Apa je belajar, mesti kaitkan dengan ada tak kena mengena dengan apa yang aku buat hari-hari. Mesti ada. So, dia akan tambah baik lagi, tambah baik lagi. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Okay, hari ni,
kita akan belajar hadis baru, hadis yang kelima. Tapi sebelum tu, okey, tadi saya sebut dah hadis nombor satu. Dia kena ulang-ulang sikit. Repetition is the mother of knowledge. Jadi kita kena muraja selalu-selalu. Jangan mentang-mentang bila nak ambil asyik tengok, dah lah tebal kitab ni. Suku pun belum. Tapi yang dah belajar tu dah ingat ke? Okey, bab 32, hari nombor satu kita dah sentuh tadi. Bayangkan orang miskin tu kalau benar-benar dia beriman dan beramal soleh, doa dia makbul. Masya-Allah tabarakallah. Nampak tak kita saling memerlukan? Semua kita ni saling memerlukan. Betul? Wah, kita pun tak tahu doa siapa tu boleh makbul dalam ni. Okey, hadis yang kedua belajar apa? Ha, sampai orang kata apa? Kalau dia meminang tu, confirm lah diterima sebab apa? Sebab dia kaya. Kalau yang tu, reject. Sebab apa? Miskin. Macam tu ke Nabi ajar kita? Tak. Sampai Nabi kata apa? Apa ujung hadis tu? Orang miskin ni lebih baik dia punya apa? Dia punya amalan, dia punya apa tu lebih baik daripada sepenuh bumi. Allahu Akbar. Yang tadi kata confirm kena reject tu. Rasulullah kata dalam ni, okey. Nampak tak Rasulullah mengutamakan, okey, mengajar kita jangan pandang zahir seseorang manusia. Jangan judge orang ikut luaran sahaja sebab berkemungkinan orang fakir itu lebih baik daripada sepenuh bumi yang berisi orang yang pertama tadi. Subhanallah. Okey, hadis ketiga belajar apa? Pun sama juga kan? Tentang apa? Ahli neraka dengan ahli syurga. Kenapa dia masuk neraka? Nampak tak tu? Al-Jabbarun lagi? Wal Mutakabbirun. Kan? Apa tu Jabbarun? Apa tu Mutakabbirun? Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab apa? Sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Okey? Allahu Akbar. Jadi cek diri kita, ada tak benda tu? Kita pernah tak teremehkan orang lain? Kita pernah tak orang nasihatkan kita ni sunnah, jom kita buat. Tengoklah. Tengoklah. Aku rasa doa yang kau ajar ni pendek sangat. Okey? Aku nak yang zikir yang lain. Okey, tapi patutnya kalau betul dia sahih jangan ditolak kebenaran itu. Okey? Allahu Akbar. Subhanallah. Dan termasuk juga kalaulah seseorang tu kaya, serba cukup, tetapi bila di depan Allah, dia merasa miskin, merasa sangat perlukan Allah, merasa kerdil, merasa hina, merasa sangat memerlukan Allah. Itu bagus. Walaupun dia kaya fizikal, kaya material, dia tak lemah pun. Tetapi bila di depan Allah, dia merasa sangat hina, sangat kerdil, maknanya dia miskin di hadapan Allah. Kalau dia merasa miskin di hadapan Allah, dia akan jadi sombong tak? Dia akan jadi takabur tak? Ingat iblis dikeluarkan daripada syurga sebab apa? Bukan sebab tak puasa ke? Kan? Sebab sombong. Dia kata dia lebih baik dari Adam. Jadi sombong tu penyakit yang sangat bahaya. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau hadis yang minggu lepas, minggu lepas ada kelas kan? Ada kan? Hadis yang keempat, belajar apa? Jangan judge juga kalau tengok orang gemuk. Kan? Kan? Betul tak? Hadis yang keempat. Sebab tak semestinya juga. Okey, jangan sekali kita judge fizikal orang. Cuma nak dimudahkan kita faham. So, Rasulullah memberi perumpamaan. Maksudnya fizikalnya berat. Sepatutnya sebab dia gemuk, besar kan. Saiz besar patutnya beratlah timbangan. Tapi bila ditimbangkan dengan amalan rupanya lebih ringan dari sayap nyamuk. Okey, kalau kita tengok hadis tu, belajar sekali bahasa Arab. Janaha ba'udah. Ni maksud dia sayap nyamuk.
Ba'udah nyamuk. Janaha ba'udah, sayap nyamuk. Jadi, hari ni kalau ada orang nak hadiahkan 5 kilo ataupun ada orang nak jual 5 kilo sayap nyamuk, nak beli tak? Kenapa tak nak beli? Usahakan 5 kilo. Okey. Kalau 5 kilo agak besar mana tu? Sebab dia kan terlalu ringan dan terlalu kecil. Ha. Tapi timbangan tu ditimbangkan sebelah sayap nyamuk tu dengan apa? Dengan apa? Hadis keempat. Sayap nyamuk ditimbang dengan orang gemuk tu. Ha, bayangkan. Bayangkan tu maksudnya apa? Betapa seperti almost tak ada lah timbangan tu. Betul? Jadinya kita cek lagi diri kita. Agak-agak je lah. Kan? Ramai kan kalau orang jenis sangat-sangat jaga berat badan, dia selalu timbang berat dia. Kan? Pernah tak fikir timbang? Timbangan amal. Dah amal belum? Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu antara juga doa yang banyak Nabi baca dalam solat. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Okay, especially bila kita macam Malik Yaumiddin, dan terus ingat Yaumiddin. Hisap. Allahu Akbar. Kita ni asyik tekan kalkulator. Betul? Maklumlah nak timbang emas lagi. Nak timbang macam-macam kan. Timbang berat badan. Allahu Akbar. Ingat terus timbangan. Yang beli ayam, beli lauk tu. Timbang tak? Timbang. Betul? Ingat tak timbang amalan? So, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita, Allah pilih kita. Kita buat apa pun kita ingat akhirat. Timbang nak beli sayur. Tapi terus ingat, ya Allah, ya Tuhanku. Katalah pap nyamuk datang gigit. Terus ingat apa? Hadis Nabi. Rasulullah bersabda apa dia? Seandainya dunia ini senilai sayap nyamuk di mata Allah, maka Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang kafir meskipun setekuk air. Ya Allah, kita senang tak ni menyamuk? Senang kan kat Malaysia ni? We are not in Saudi Arabia ke? Saudi Arabia banyak nyamuk tak? So macam tak ada kan? Kita kat Malaysia banyak nyamuk. Kan? Jadi patutnya senang tak nak ingat hadis ni? Patutnya senang nak ingat kan? Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Hari-hari minum air tak? Hari-hari minum air kan? Satu hari mesti kena minum air. Ingat apa ni? Ingatlah hadis ni. Bayangkan betapa hinanya dunia ini di mata Allah. Okey? Sampai orang kafir pun dapat minum air. Allahu Akbar. Orang yang tidak menyembah Allah pun Allah bagi minum. Okey? Jadi sangat-sangat kecil. Ataupun sangat-sangat rendah nilai dunia ni di mata Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey? Maknanya apa? Ada harga tak sayap nyamuk? Orang nak jual pun tak ada orang nak beli. Orang carinya sayap nyamuk. So, tak ada nilai. Tak ada. So, kalaulah adik-beradik berebut harta benda, ibaratnya berebut apa? Sayap nyamuk. Faham? Sampai macam sekali. Rasulullah nak kita faham. Kalau kau nak berebut harta warisan, sebenarnya kau seperti berebut sayap nyamuk. Kesian. Kesian tak? Kesianlah kalau tu kita. Lagi kena kesian. Asyik nak berebut dunia. Rupanya berebut sayap. Ya Allah. Allahu Akbar. Okey, jangan sampai bertengkar pasal harta benda. Jadi, betulkan cara pandang. Kita ni kalau semakin belajar, cara kita memandang sesuatu tu dah berbeza. Betul? Semua dah berbeza. Tengok nyamuk pun berbeza. Kan? Allah Akbar. Sungguhlah ya Allah, Engkau tak pernah buat sesuatu tu sia-sia. Tak pernah ya Allah, sungguhlah ya Allah. Kita semakin faham, semakin faham. Nyamuk ni pun ada fungsi. Betul? Tengok nyamuk, ingat hadis, ingat Allah, ingat jangan berebut harta benda. Okey? Hmm. Berat tak? Berat bumi dengan berat sayap nyamuk mana lebih berat? Mana lebih ringan? Mana lebih murah? Tetapi di mata Allah sangat-sangat ringan, sangat-sangat kecil, sangat-sangat tak ada apalah senang cerita sebab kalau kita timbang sebelah sayap nyamuk tu, bergerak tak timbangan tu? Tak gerak pun. Tak ada orang pun simpan dalam peti besi. Okey?
Subhanallah, Allah Akbar. Okey, hari ini kita masuk hadis yang ke-5. Okey, muka surat 220. Okey, kalau kita perhatikan dekat kitab kita ni terus tulis wa anhu. Bila wa anhu, dia tak tulis periwayatnya, maknanya dia sama dengan hadis sebelum. Kalau hadis sebelum ni daripada siapa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau Imam Nawawi susun berturut daripada periwayat yang sama, ah, selepas tu dia tulis wa anhu. Okey, maknanya daripada siapa? Daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anni imra'atan sauda'a kanat taqumul masjid aw syaban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu. Okey. Ada riwayat mengatakan lelaki juga. Okey, tapi yang paling popular ialah tentang seorang perempuan. Okey, kalau kita perhatikan daripada Abi Hurairah, okey, imra'ah lelaki ke perempuan? Kalau imra'ah perempuan kan? Okey, kita tengok dhamir. Kalau imra'ah maknanya perempuan. Ada juga riwayat lain lelaki. Tapi yang paling popular ialah perempuan. Okey. Sauda Hajarul Aswad. Jadi aswad tu hitam. Sauda maksudnya perempuan ni berkulit hitam. Maksudnya dia orang Arab ke bukan? Bukan orang Arab. Dia berkulit gelap. Berkulit hitam maknanya dia bukan orang Arab. Okey? Allah Akbar. Hadis kalau ingat tak kita belajar bab sabar, okey, muka surat 63, buka kitab kita ni muka surat 63 dalam bab sabar. Ada juga tentang kisah perempuan kulit hitam. Pasal apa tu? Ingat tak? Hmm. Okey, cuba buka muka surat 63 dekat hadis yang ke-11 yang bawah sekali. Sebelah kanan, ke surat sebelah kanan, hadis nombor 11. Nampak tak? Kat situ pun ada hadzal mar'atus sauda. Kan? Hadis ni kita selalu dengar. Kan? Iaitu seorang perempuan kulit hitam yang sakit. Sakit dia macam orang kata apa? Kalau dia kena rasuk ke atau kalau dia sawan ke, okey, aurat dia akan terbuka. Kulit hitam ke kulit putih? Ha, kalau dia kena sawan, dia tak sedar, aurat dia terbuka. Jadi dia minta apa dekat Rasulullah? Doakan apa? Doakan dia sembuh, kan? Tapi Rasulullah jawab apa? Jika engkau mahu, hendaklah bersabar. Ingat, hadis ni diletakkan dalam bab sabar. Bab sabar. Jika engkau mahu, hendaklah bersabar saja dan bagimu syurga. Tetapi jika engkau berkehendak untuk sembuh, maka aku akan doakan kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu. Lantas perempuan tersebut berkata, aku bersabar. Subhanallah. Antara sabar dengan syurga, dia pilih mana? Antara, sorry. Antara sembuh dengan syurga, dia pilih mana? Subhanallah. Kita. Sebab dah belajar, kita pilih syurga. Cuba tak belajar hadis ni, pilih apa rasanya? Bilalah nak sembuh. Bilalah nak baik. Betul? Tapi bukanlah maksud jangan berikhtiar. Kena faham juga. Subhanallah. Kalau macam semalam, saya kat Batu Kikir semalam, hadis yang sebelum tu. Cuba tengok hadis yang sebelum tu. Pasal apa tu? Siapa yang ada kencing manis, ada possibility. Kalau kencing manis tinggi lah, ada possibility untuk hilang penglihatan. Betul? Ataupun kecil dia lahir normal tapi lepas tu dia buta. Kan? Kita tengok hadis sebelum atas perempuan tu. Atas, maknanya hadis ke-10 tu. Maknanya apa? Allah ambil habibataihi. Nampak tak?
Paling atas sekali tu, bihabibatahi, Allah ambil dua yang dia sayang. Apa tu? Hadis ni bermaksud Allah ambil dua penglihatan dia. Tapi Allah gantikan dengan atas sekali tu. Syurga. So kita kalau hilang mata, kalaulah antara mata dengan syurga, pilih mana? Sebab dah belajar. Kalau belum belajar, mata. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, syukur tak dapat masuk kelas, belajar, Allah pilih kita semalam kan. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Masya-Allah tabarakallah. Tak sama dah cara kita berfikir, okey, berhajat bila kita dah belajar Al-Quran dan Sunnah, betul? Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, begitu sekali Allah mengajar kita. Rasulullah mengajar kita semata-mata supaya kita bahagia yang selama-lamanya, bukan bahagia yang kejap je. Hilang mata sekejap je dekat dunia ni, tapi Allah akan ganti dengan syurga yang tak terbanding, tak ternilai harganya. Allah Akbar. Nanti ada masa ulanglah balik hadis-hadis ni. Terutamanya 10 bab terawal Riyadhus Shalihin, 10 bab terawal tu sangat penting untuk jiwa. 10 bab terawal tu sangat-sangat penting. Okey? Tapi ustazah, saya dapat masuk ni lah 32 dah. Jangan sedih. Okey? On the way. Kita on the way tengah upload kan? Upload di YouTube insya-Allah video lama-lama. InsyaAllah nanti boleh ulang kaji. Alright. Okey, ha? Malulah dia. Bolehlah subscribe nanti ya. Okay. Wanita ni kulit hitam, kanat taqumul masjid. Kerja dia apa? Dia kerja dia membersihkan masjid. Mungkin macam kita zaman sekarang lah kan, bentang sejadah, bersihkan apuk, cuci toilet, buang sampah. Tukang bersih masjid lah pokoknya. Okey. Allah. Okey, susun apa-apa dah yang patut. Tapi namanya kerja tukang bersih, tukang cuci masjid. Ataupun tukang jaga parking ke, parking kat masjid tu. Kan? Apa je lah. Tapi namanya dia tukang bersih masjid. Menjaga masjid. Aw syabah faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Fasa'ala anha. Allahu Akbar. Okey? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ada seorang perempuan berkulit hitam yang biasanya menyapu masjid atau dalam sebuah riwayat disebutkan seorang pemuda. Ketika Rasulullah SAW tidak menemukannya lagi, baginda menanyakan orang yang suka menyapu tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu tinggi akhlak Rasulullah SAW. Siapa yang Rasulullah tanya ni? Tukang bersih. Rasulullah tanya imam ke? Bilal ke? Ustaz, ustazah yang ngajar kat masjid ke dalam hadis ni? Rasulullah tengah cari siapa? Tukang sapu. Nampak tak keprihatinan Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Rasulullah boleh ambil tahu. Pada Rasulullah semua penting. Bukan sahabat je, bukan orang-orang kenamaan je, bukan orang kaya je, bukan ahli perniagaan je. Hatta profession sebagai tukang cuci pun Rasulullah pandang. Pun Rasulullah anggap tu penting. Sehingga Rasulullah perasan dah tak ada dah perempuan tu. Okay? So, Rasulullah tanya pada sahabat, mana perempuan yang selalu sapu-sapu ni? Tanya dekat sahabat. Okay? Maka Rasulullah pun bertanya. Okay? Sebab Rasulullah perasan perempuan tu tak ada. Maksudnya macam kehilangan lah. Kehilangan perempuan tu. Okay? So Rasulullah tanya, mana perempuan tu? So kalau kita perhatikan ni, kalau kita belajar bahasa Arab, okay, imra'ah ni mu'annas ataupun female, perempuan. Okay? Sebab tu dhamir dia nampak tak? Ada ha. Kalau lelaki, hu. Kalau perempuan, ha. Okay? Nampak ni? Anha. Rasulullah tanya tentang dia.
Au anhu, kalau anhu ni lelaki sebab hadis ni meriwayatkan ada lelaki, ada perempuan. Okey? Faqalu, maka sahabat pun menjawab, okey, mata. Apa maksudnya tu? Dah dah mati. Okey? Bahawa dia telah meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan meninggal dunia tu waktu malam. Jadi sahabat rasa tak perlulah nak pergi beritahu dekat Rasulullah SAW. Okey. Maka baginda bersabda, "Mengapa kalian semua tidak memberitahukan hal itu padaku?" Okey. Qala afala kuntum tumuni qala faka'annahum sagharu amraha amrahu. Faqala dulluni ala qabrihi. Okey. So bila Rasulullah tahu dia dah meninggal dunia, okey, maka baginda bersabda, baginda macam seperti terkilan, yes. Seperti, "Kenapa tak bagi tahu?" Macam gitulah kan. "Kenapa tak bagi tahu? Sampai hati tak bagi tahu. Kenapa kau tak bagi tahu?" Okey, Rasulullah tanya, "Kenapa tak bagi tahu wanita atau pemuda ni dah meninggal dunia?" Siapa wanita ni sekali lagi? Tukang sapu masjid. Kita rasa-rasa ambil tahu tak tukang sapu kat masjid kita? Kenal ke? Tak kenal. Kalau dia jemput kenduri dia, pergi tak? Kalau menteri, sebab tak ada kenapa tak kenal? Okey, kalau menteri jemput kita pergi kenduri dia, fikir tak nak pakai baju apa nak pergi kenduri tu? Maklumlah buat dekat okey, fikir tak? Siapkan bajulah, apalah, ikut tema lah, tak ikut tema lah. Tapi kalau tukang sapu lah jemput kita pergi kenduri dia, ada aku kisah. Betul? Silat air bulan tak datang pun. Allahu Akbar. Okey. So Rasulullah sendiri sangat-sangat prihatin, sangat-sangat, maksudnya bukan pilih-pilih. Rasulullah ni tak pilih-pilih orang. Kalau bab ni sekarang ni bab 32 bab apa? Mengutamakan orang yang miskin, yang lemah. Jadi hatta orang miskin, orang lemah, orang biasa-biasa pun sangat penting di sisi Rasulullah SAW. Kita pernah belajar kan surah Al-Hujurat ayat 13. Yang paling mulia di sisi Allah antara kita ialah siapa yang paling bertakwa, bukan yang paling bijak, yang paling tampan, yang paling kaya, okey, yang paling bertakwa. Subhanallah. Di sisi Nabi, dia tetap penting. Peranan tukang cuci bersih itu tetap penting di sisi Rasulullah SAW. Okey? So, tinggi kan akhlak Rasulullah? Betapa tingginya akhlak Rasulullah SAW. Okey? Rasulullah sibuk tak? Kita? Mana sibuk? Kita ke Rasulullah? Sampai kita tak kenal tukang cuci masjid kita. Kan? Rasulullah tu pemimpin seluruh negara Islam. Rasulullah juga suami, Rasulullah datuk, Rasulullah jiran, Rasulullah sahabat, Rasulullah penuntut apa? Berdakwah, Rasulullah, ya Allah, sungguh sibuk. Tapi Rasulullah ada masa untuk ambil tahu tentang sekeliling dia. Okey? Allahu Akbar. So, tanyalah diri kita, apa yang kita sibukkan selama ni? Okey? Allahu Akbar. Subhanallah. Maka Rasulullah kata apa tadi? Ni. Dulu ni. Apa maksud dulu ni? Tunjukkan aku ala qabrihi. Tunjukkan aku mana kuburnya. Okey? Subhanallah, Allahu Akbar. Dulu ni tunjukkan aku. Kita ni, kan kan kita pernah dengar kan, kita ni jangan suka meminta-minta, betul? Okey? Kalau nak meminta pun meminta pada Allah. Tapi kalau macam kes ni ulama kata minta tunjuk arah, minta tunjukkan, ada tak sampai tu hutang budi? Taklah kan? So kalau macam sekadar nak minta tolong tunjuk arah tu bukanlah sampai kita kena terhutang budi dengan dia. Ni dibolehkan, dibolehkan. Okey? So bila dah minta ditunjukkan kubur tu, Rasulullah nak buat apa? Maka mengapa kalian semua tidak memberitahukan hal itu padaku? Mereka tidak memberitahukan hal itu seakan-akan mereka menganggap remeh kematian orang tersebut.
So, sahabat sangka apa? Dahlah perempuan, kulit hitam pula tu, tukang cuci pula tu. Tak payahlah beritahu dekat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah terus meluruskan pemikiran sahabat-sahabat bahawa bukan seperti itu. Sepatutnya memang kena beritahu dekat Nabi. Okey? Maksudnya jangan pilih-pilih lah. Ikut profession seseorang tu. Okey? Maknanya kat sini pun kita belajar. Kalau ada kematian memang kena bagi tahu. Kenapa nak kena bagi tahu? Kenapa nak kena bagi tahu? Sebab berkemungkinan, okey, katalah contoh. Dia tu bila dah tahu orang tahu dah meninggal, mungkin yang meninggal tu pernah menyakiti hati orang lain. So bila orang tu tahu dia dah meninggal, tak apalah, aku maafkanlah apa dia buat aku selama ni. Sebab itulah penting beritahu ada berita kematian sebab berkemungkinan itulah peluang terakhir dia untuk dimaafkan oleh orang lain. Kita tak tahu. Mungkin dia pernah berhutang, tapi bila orang tu dah tahu kan, dah meninggal dia, tak apalah, aku halalkan je lah. Nampak tak? So, penting tak berita kematian itu kita beritahu, kita war-warkan. Sebab dia adalah peluang untuk si mati. Untuk diampunkan, untuk dihalalkan hutang, ataupun waris pun memang kena beritahu sebab apa? Seandainya memang ada yang menuntut, dia boleh selesaikan. Faham So, kena war-warkan berita kematian. Allahu Akbar. So, sunnah untuk umumkan kewafatan seseorang. Kita kena bagi tahu. Okay? Lagi satu, kita pun tahu orang di dalam kubur tu sangat mengharapkan. Jadi, kita kalau dengar pun, kita terus mendoakan. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab itulah kita ni dalam Fatihah, Iyyaka na'budu. Kami kan. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mempertolongan. Bayangkan tak ada dhamir tapi tiba-tiba dekat ayat 5 surah Fatihah tu ada dhamir kau dan kami. Maknanya kita ni memang Allah cipta makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang berjemaah. Tak boleh seorang-seorang. Sebab bila kita mati, terbukti bila kita mati, kita mesti dimandikan, bukan mandi sendiri. Kita dikapankan, bukan kapan sendiri. Kita ditanam, bukan tanam sendiri. Okey. Jadi kita ni memang kena berukhuwah. Okey, sesama adik-beradik, jangan putus silaturahim. Penting sangat. Ni kesian kan kalau mati seorang-seorang. Kesian tak? Kesian kan? Okey, Allahu Akbar. Tu pentingnya kita memang bayangkan kita sampai ke akhir pun dekat tahiyat akhir kita ada assalamu alayka ayuhan nabi. Lepas tu assalamu alaina. Penting tu. Tu semua penting tu untuk kita cakna. Kenapa ada dhamir? Allahu Akbar. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita nampak lagi apa kat sini lagi kita belajar. Para sahabat pun menunjukkannya, kemudian baginda mensolatinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan, adakah semua orang berpeluang untuk disolatkan jenazahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tapi perempuan ni kulit hitam, tukang cuci masjid, rezeki dia disolatkan jenazahnya oleh Rasulullah SAW. Okey? Subhanallah. Jadi kat sinilah Imam Nawawi meletakkan hadis ni dalam bab ni sebab menunjukkan orang lemah, orang miskin pun ada keutamaannya. Okey? Allahu Akbar. Even munafik pun Nabi tak. Kalau Nabi dapat wahyu, memang tahu dia tu munafik, Nabi tak solatkan jenazah dia. Tapi kita ni boleh tak tahu orang tu munafik? Kenapa Kak? Kau tak solat jenazah tadi? Munafik dia tu. Kita ni layak ke nak macam tu? Kita ada hak tak nak kata orang munafik? Kita ada hak Itu Nabi Muhammad SAW. Kita tak ada hak untuk suka-suka je kata orang tu munafik. Okay? Allahu Akbar. Antara sesama kita bersangka baik. Itu semua urusan Allah. Kita serahkan pada Allah. Kita tak tahu.
Okey? Kita dengar dia meninggal, kita pergi solat jenazah. Okey? Ha. So, kita janganlah pilih-pilih baik sangka dengan semua orang. Allahu Akbar. Lagi, maknanya Nabi solatkan. Nabi pergi kubur, Nabi solatkan. So, sebab itulah, sunnah ataupun boleh kita solat jenazah di kuburan. Seandainya contoh perjalanan untuk balik itu sangat-sangat jauh, sangat-sangat lama, takkan pula tak dikebumikan. So, dikebumikanlah dulu, contoh. Okey? So, anak dia sampai dah lewat. Okey? So, apa anak tu boleh buat? Pergi dekat kubur mak dia tu, pergi solat jenazah dekat kubur tu. Tapi cara dia samalah, jenazah kat depan bukan jenazah kat belakang. My kubur tu kat depanlah. So ulama juga mengatakan yang boleh solat di kubur ialah solat yang tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Sebab solat jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud. Okey? Ha, Allahu Akbar. So boleh solat di kuburan. Okey. Terutamanya memang kita sampai ataupun kita sampai dah sangat-sangat lewat, dah dikebumikan. Okey? Allahu Akbar. Cuma Syekh Shalih Utsaimin berkata, kalaulah contoh dia belum lahir lagi ketika atuk dia meninggal dunia. So dia dah besar, dah balik, dia nak solatkan kat kubur atuk dia, boleh tak? Tu tak boleh lah sebab atuk dia dah meninggal sebelum dia lahir lagi. Okey. Macam kita lah contoh kan. Tiba kita cari kubur atuk lah dah meninggal masa kita belum lahir lagi. Tiba-tiba kita nak solat. Boleh tak? Tu tak boleh lah. Okey? Lagi satu, kalau makam tu ialah makam Nabi, tak boleh. Tak boleh solat jenazah. Eh? Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Hmm, tunjukkan di mana kuburannya. So kat sinilah menunjukkan kita boleh solat di kuburan. Okey? Terutamanya kalau kita ingat tak masa pandemik dulu, COVID tu kan. Okey. Banyak benda terhalang kan? Especially kita yelah tak dimandikan kan, masa COVID dulu kan. Okey, subhanallah. Tiba-tiba saya teringat pasal COVID. Okey. Setelah itu, baginda bersabda, sesungguhnya kubur ini penuh kegelapan bagi penghuninya. Tetapi Allah menerangi kubur ini untuk mereka sebab solatku untuk mereka. Muttafaq alaih. Jadi ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. So nampak tak keutamaan orang yang lemah, yang miskin. Tetapi disolatkan jenazahnya oleh Rasulullah SAW, maka kuburnya jadi terang. So, Rasulullah sendiri kata kubur itu gelap. Okey? Sesungguhnya kubur ini penuh kegelapan. Kita dengar pun kita dah ngeri dah, kita dah takut dah. Okey? Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau kita baca penjelasan, sesungguhnya kubur tidak akan diterangi kecuali oleh amal kebajikan atau syafaat yang diterima. Okey. Kalau masa bulan Ramadan kita akan selalu dengar hadis tu. Apa dia? Apa yang boleh jadi syafaat kita? Al-Quran dan puasa. Betul tak? Pernah dengar kan? Okey, sebab kita berpuasa di siang hari, kan? Jadi kita tahu puasa tu, perintah puasa di bulan Ramadan tu hujung dia apa? La'allakum tattaqun. Jadi mereka yang benar-benar beriman dan mereka memang benar-benar mengharapkan, okey, pahala daripada Allah, okey, dengan dia jagalah puasa dia tu bukan puasa perut dia je, puasa mata, puasa telinga, kan? Dia menahan diri dia daripada sebarang maksiat, okey, maka puasa itu akan jadi syafaat. Dan Al-Quran dan ibadah malam itu juga akan jadi syafaat. Betul? Okey, subhanallah. So, kubur akan jadi tegang lah siapa yang ada dapat syafaat Quran dengan syafaat puasa.
Keutamaan membersihkan masjid mengimbau untuk mendatangi jenazah orang baik dan disyariatkannya solat di atas kuburan bagi orang yang belum mensolati mayat di dalam kuburan tersebut. Eh, Allahu Akbar. So, kita tengok apa kita belajar daripada hadis ni. Apa kita belajar? Keutamaan membersihkan masjid. Masjid tu, ha? Yelah kalau kat kubur tu kan banyak tu jenazah. Wallahu a'lam tu. Mungkin juga. Mungkin juga. Mustahil lah kalau semua yang kat situ. Ataupun semua yang pernah disolatkan oleh Rasulullah SAW. So, itu adalah keutamaan Nabi Muhammad dan keutamaan orang-orang yang dapat disolatkan jenazahnya oleh Rasulullah SAW. Okay. Okay, yang pertama kita belajar pada hadis ni adalah keutamaan menjaga ataupun membersihkan masjid. Sebab masjid itu ialah rumah Allah. Kalau rumah kita pun kita nak jaga supaya bersih, apatah lagi rumah Allah. Jadi rumah Allah tu kita wangikan, bersihkan. Nak datang ke masjid pun dalam keadaan bersih, wangi kan. Okay. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay. Hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai pahala berupa kotoran yang dikeluarkan seseorang dari masjid." So, siapa yang buangkan sampah, jangan buang sampah. Buangkan sampah. Contoh kadang-kadang kan, ada program, lepas tu banyak dapat air mineral, lepas tu botol mineral tinggal aja macam tu. Kan? Kita pun dengan rela hati pungut, kutipkan, buangkan. Sampai Rasulullah kata apa? Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku. Maknanya pergi tolong buangkan sampah botol mineral tu. Perbuatan yang kita rasa macam kecil je kan? Kecil tak? Tolong buangkan je. Mungkin orang tu tinggal, lepas tu kita ambil, kita buangkan. Tetapi diperlihatkan. Masya Allah, tabarakallah. Okay, lepas ni kau nampak sampah kat masjid, ringan-ringankan, buangkan. Okay? Allah Akbar. Kotoran dikeluarkan seseorang. Maksudnya, kita memang nak bersihkan, nak wangikan masjid. Nampak kekotoran, segera kita buangkan. Sebab ni rumah Allah. Kalau rumah kita pun, kita beri bersihkan. Right? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi keutamaan membersihkan masjid. Okay? Allah Akbar. Kedua, kita boleh nampak dalam hadis ni betapa akhlak Rasulullah SAW, which is Nabi sangat-sangat prihatin kepada semua sahabatnya, tak kira golongan apa. Kalau ikut hadis ni dan ikut dalam bab ni, perempuan kulit hitam bukan orang Arab, kerja pun biasa-biasa, tukang cuci masjid pun ah, Nabi anggap dia seorang yang penting. Okay? So, betul lah ini adalah bab keutamaan orang-orang miskin, orang-orang lemah. Okay? Jadi, jadi apa kita boleh belajar? Kita ni kena peka dengan keadaan sekeliling kita. Contoh macam kita, kalau selalu datang majlis-majlis ilmu kan, dah lama tak nampak dia datang. Kita cubalah tanya-tanya, kan? Kalau hadis ni memanglah konteks masjid. Kalau contohnya, kita memang dah selalu dah datang kelas, kita selalu nampak dia. Tiba-tiba dah lama ataupun tak nampak dia. Mestilah bertanya, betul tak? Lama tak nampak. Kakak tu sihat ke? Kalau dengar dia sakit, kita pergi ziarah. Okay? Allah Akbar. Dan sebenarnya kita ada harapan, betul tak? Okay, harapan apa? Kita ni akan berkumpul dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ni kan, umpamanya syurga. Jadi kita akan berkumpul semula nanti di syurga Allah. Amin. Rabbal Amin. Dan namanya Riyadhus Salihin ni ialah taman orang-orang soleh. Kita kan dah doa. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Kita pun dah sebut dah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita dah tahu dah surah An-Nisa 69. Hari tu belajar surah Asy-Syams. Apakah 4 golongan manusia yang an'amta alaihim? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin.
Jadi kita sendiri nak jadi soleh, kita nak jaga amal soleh kita. Lepas tu kita pun nak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Doa Nabi Ibrahim, "Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-solihin." Ya Allah, berikanlah aku hikmah, wahabli, hibahkan aku hikmah, kebijaksanaan dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Hari ni kita pula dalam kelas, lepas tu kaji kitab Riyadhus Salihin. Allahu Akbar. Ya, kita berharap sangat. Okey, kita betul-betul nak jaga iman dan amal kita. Amal kita nak jadi amal soleh, apa syaratnya? Apa syarat apa syarat ibadah? Ikhlas semata-mata kerana Allah dan ittiba' Rasul. Sementara saya teringat ni, kalau kita buka surah Al-Baqarah, okey, ayat 166. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Idz tabarra'a allazina ittubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Iaitu ketika ketua-ketua yang menjadi ikutan itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya, sedang kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab siksa itu, dan ketika terputusnya segala hubungan di antara mereka, ayat 167, "Wa qala allazina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar." Dan pada masa yang mengecewakan itu, berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, "Alangkah eloknya kalau kami dengan itu dapat kami berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat ini. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka, dan mereka pula tidak akan dapat keluar dari neraka." Maksudnya apa? Ketika di dunia salah ikut. Salah ikut. Jadi pengikut kepada orang yang salah. Apatah lagi bab amal ibadah. Jangan salah ikut. Kita kena ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti dia nampak ni, penyesalan yang amat sangat. Penyesalan yang amat sangat. Lepas tu tak dapat keluar daripada neraka. Sebab apa? Pengikutnya akan cakap apa? "Alangkah eloknya kalau kami dengan itu dapat lepas diri daripada pemimpin yang mereka ikut tu, yang salah tu." Okey, pada saat ini. Tapi saat ini masa tu dah waktu apa dah ni? Dah dekat akhirat dah. Okey, demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan. Salah ikut. So nak beramal, pastikan ikut Rasulullah. Ketua-ketua yang menjadi ikutan itu berlepas diri. Kalau tak amal ikut Rasulullah, pergi ikut orang yang tak amalkan sunnah, orang tu boleh tolong kita ke nanti dekat akhirat? Tak. Amalan yang betul kita ikut Nabi, itu yang akan boleh tolong kita. Dan dia sendiri, ketua itu sendiri akan berlepas diri dia. Dia sendiri pun dah terkena hukuman. Macam mana dia nak tolong kita? Sedang kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya. Kedua-dua, pemimpin dan pengikut. Dua-dua akan melihat betapa ngerinya azab siksa itu, dan ketika terputusnya segala hubungan antara mereka. So, dekat dunia jangan jadi saling pengikut kepada yang salah. Faham? Jadi, apakah syarat ibadah? Ikhlas semata-mata kerana Allah dan ittiba' Rasul. Jaga-jaga. Bab ibadah. Bab dunia tu lain. I nak belilah handphone macam you punya handphone. Tak ke? Itu bab dunia. Tapi kalau bab ibadah, jangan salah follow. Jangan salah faham. Bila salah faham, salah amal. Okey? Jaga-jaga Berhati-hati. Lagi apa kita belajar ni? Subhanallah. Untung tak wanita kulit hitam ni. Untung kan? Sebab dia disolatkan jenazahnya oleh Rasulullah SAW. Kita boleh tak pilih-pilih? Kita tak boleh pilih-pilih solat jenazah. Yang ni nak, yang tu tak nak lah. Tak boleh, tak boleh. Kita tak ada hak untuk pilih-pilih macam tu. Okey? Subhanallah, Allah Akbar.
So, dalam Islam, tak kiralah profession apa, pangkat apa, kerja apa. Ha, di sisi Allah, siapakah yang paling mulia, yang paling bertakwa, hatta dia cuma tukang cuci. Okey. So, jangan remehkan orang lain, okey. Jangan bangga-bangga, jangan sombong, okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita dah lama dengar Riyadhus Shalihin ni, kita akan nampak memang pattern Imam Nawawi rahimahullah susun hadis-hadis dalam kitab ni pun dia selalunya tengok, sebelum kita belajar sombong, hadis sebelum dah sebut dah, Jabbarun, Mutakabbirun kan? Jangan sombong, jangan bangga diri. Allahu Akbar. Kalau kita dengar orang tu orang susah, okey, sepatutnya bila kita dengar dia, contohlah dia nak buat kenduri ke, patutnya kita offer lah diri kan. Ha, maksudnya kalau orang tu ada kepentingan barulah kita nak, "Ada apa-apa ke? Nak saya tolong." Tapi kalau orang miskin, orang susah, tak ada pun dia offer diri dia. Faham tak ni? Kan? Jadi sepatutnya kita ni kalau nak tolong orang tu lah lagi patut ditolong sebenarnya. Okey. Ini kalau pergi orang kaya, pergi kenduri bawa hadiah punyalah besar. Kalau kenduri orang tu biasa-biasa je, orang miskin pula tu, dia bagi biasa-biasa je. Ini kalau maksudnya dia sengaja membeza-bezakan, tu tak boleh tak boleh. Allahu Akbar. Lagi apa kita belajar? Sunnah umumkan kewafatan seseorang, umumkanlah sebab kemungkinan itulah peluang untuk si mati mendapat kemaafan, okey, dihalalkan hutang. Allahu Akbar. Subhanallah. Orang yang tengah marah pun boleh maafkan kadang-kadang, betul tak? Okey? Dia dah tak ada pun, maafkan je lah, okey? Allah kan Al-Afu. Aku kan nak dosa-dosa aku diampunkan Allah. Maka kita pun belajar, apakah ciri-ciri orang bertakwa? Ya? Ciri-ciri orang bertakwa apa dia? Surah Ali Imran. Apakah ciri orang bertakwa? Yang dapat syurga lebih luas daripada langit dan bumi. Apa ciri dia? Nahan marah lagi, memaafkan. Macam itulah. Jadi kalau kita dengar dia memang selalu buat kita naik darah. Contoh. Tapi dengar-dengar dah lama tak nampak bukan dah meninggal. Jadinya, kata dia yang bertakwa. So, subhanallah. Itulah pentingnya tadabbur. Okay? Ayat-ayat itu akan recall. Kan, kata apa, berlaku situasi ke. Itu yang nama tafakur. Okay? Jadinya kita, ayat-ayat Quran tu akan menasihati kita. Kita tak perlu pun kena minta orang nasihat sebab ayat-ayat Quran yang kita dah tadabbur tu lah yang akan menasihatkan kita. Yang akan heal kita, yang akan rawat kita. Jangan marah, nak sabar supaya tak anxiety, boleh move on. Okay? Tak jadi overthinking. So ayat Quran tu lah kan. Kan kau nak jadi orang bertakwa. Kau ingat tak surah Ali Imran? Okay, kan kita kena tahan marah. Lepas tu, maafkan, kan? Okay, orang-orang yang bertakwa je dapat buat benda tu. So, kita kena buat. Kalau betul nak jadi orang yang bertakwa. Kenapa nak jadi orang bertakwa? Ingat tak surah Al-Baqarah ayat 2? Sebab hudallil muttaqin. Aku risau kalau aku tak bertakwa nanti aku tak dapat huda. Petunjuk. Sebab kita dah minta dah dalam setiap rakaat. Ihdina. Kan? Jadinya takut-takut nanti tak dapat hidayah. Jadi kena jadi orang bertakwa. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey? Jadinya sungguh penting tak ilmu. Sebab tu sepagi awal-awalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kenapa ilmu tu jadi bermanfaat? Ilmu tu memang bermanfaat dah. Belajar Al-Quran, belajar tadabbur, belajar hadis. Memang tu ilmu bermanfaat. Ilmu yang sahih. Tapi dia akan menjadi bermanfaat bagi diri kita sendiri bila apa? Ilmu itu boleh menasihatkan kita. Okey? Boleh ingatkan kita. Barulah namanya zikra. Tadabbur itu, okey, Al-Quran itu supaya kita dapat memetik
Zikra. Macam mana kita petik buah mangga kat pokok, kita dah sakit lutut, tak larat nak panjat, kita pakai galah. Kita pakai tangga contohnya, untuk petik buah mangga tu. Jadi tadabbur tu ialah galah tu, tangga tu. Manisnya buah mangga tu, manisnya zikra, kesan daripada tadabbur. Faham, eh? So, perumpamaannya, kita nak dapat buah yang manis, kita gunakan galah. Jadi, kita tadabbur untuk kita dapat rasa manisnya Al-Quran. Namanya apa? Zikra. Itulah huda. Huda tu petunjuk. Al-Quran adalah huda, adalah petunjuk. Macam mana Al-Quran boleh jadi petunjuk? Bila kita faham. Macam mana nak faham? Kenalah tadabbur. Barulah petunjuk hidup, maknanya bila kita nak marah je, kita teringat surah Ali Imran. Ciri-ciri orang bertakwa adalah menahan marah. Sabar, sabar, sabar. Kalau gagal lagi, ya Allah, ya Tuhanku gagal lagi hari ni. Aku tak boleh juga nak kontrol marah aku. Ya Allah, astagfirullah. Dia terus apa? Terus istighfar. Maknanya belum taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Nasuha tu nasihat. Maknanya taubat dia yang sebelum ni belum boleh menasihatkan dia supaya tidak marah. Jadi taubat lagi. Istighfar lagi, taubat lagi, minta lagi dengan Allah. Okey? Allah Rabbi. Apa lagi kita belajar hadis ni? Boleh solat di kuburan, solat jenazah. Okey? Hadap kiblat. Hadap kiblat lah. Selalunya boleh tanyalah dulu. Tanya orang yang kat situ, orang jaga kubur ke, kiblatnya mana, Allah alam. Kalau boleh memanglah jenazah tu kat depan yang kita nak solatkan tu kan. Tanya adab kiblat, memang adab kiblat. Selalunya sekarang ni orang tanam dia memang ada kiblat kan? Entah, wallahu alam. Okey. Mungkin satu ilmu juga lepas ni. Kan? Boleh tambah lagi lah doa kan. Kita ni macam mana nak mati nanti. Okey? Subhanallah, Allah Akbar. Kat sini Rasulullah beritahu sesungguhnya alam kubur itu sangat gelap. Macam mana kalau kita blackout tiba-tiba kat rumah pun kita rasa tak selesa. Kita rasa macam banyak benda tak boleh buat. Yelah tak nampak kan? Sungguh menakutkan. Jadi alam kubur itu sangat gelap. Kata Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah berkata, alam kubur adalah kegelapan. Manusia tak boleh melihat matahari dan bulan. Adapun apabila dia termasuk orang-orang yang menegakkan solat, maka kuburnya akan bercahaya. Ingat solat boleh jadi syafaat. Okey? Allah Akbar. Subhanallah. Alam kubur adalah tempat transit. Transit sebelum betul-betul kiamat. Betul? Jadi alam kubur ni ialah keluar kita tinggalkan alam dunia dan pintu masuk ke alam akhirat. Indah alam kubur kita, indahlah lagi alam-alam selepas itu. Sebab selepas alam barzah adalah alam akhirat. Kalau alam barzah pun dah macam syurga, macam taman syurga. Jadi alam akhirat tu jadi lebihlah lagi. Faham So, kubur adalah pintu masuk ke alam akhirat. Okey? Pintu keluar alamnya. Subhanallah. Dalam zikir pagi petang, ada tak mohon perlindungan daripada azab kubur? Ada. Doa sebelum beri salam? Ada. Jadi sepatutnya masa kita berdoa tu berdoa sungguh-sungguh. Betul-betul minta, ya Allah. Hari ni pula tambah lagi peringatan. Kubur sangat gelap. So kita tak naklah dapat azab kubur. Nauzubillah min zalik. Okey? Banyak kan dalam zikir pagi petang kan? Rabbi as'aluka min azabil qabr. Kan? Jangan tinggal doa sebelum beri salam tu antaranya ialah apa yang kita minta tu antaranya ialah azab Jahannam, lepas tu azab okey. Dan baca setiap malam sebelum tidur surah Al-Mulk tu, okey? Sebab alam kubur ni sangat menakutkan sebenarnya. Sangat-sangat menakutkan. Baik kalau kita tinggal seorang-seorang dalam tu, gelap pula tu, tempat tu sempit pula tu. Okey, rumah kita besar mana? Bilik kita besar mana sekarang ni?
Esok kubur, dah siapkan belum? Kita asyik jaga kebersihan rumah kita kat atas dunia ni je. Rumah kita yang nanti tu lagi lama kita kat dalam tu, kan? Katalah 1000 tahun lagi baru kiamat. Berapa lama lagi ada dalam tu? Allahu Akbar. Okey, subhanallah. Jadi mana yang belum dimaafkan, kita maafkan. Mana yang tengah kita marah, kita dahlah tu. Pujuk diri sendiri. Maafkan dan sebagainya. Allahu Akbar. Maka persiapkan, kalau kubur tu gelap, maka siapkan amalan. Kalau sekarang ni masih solat kita tak berkualiti, upgrade solat kita. Upgrade solat kita. Solat wajibnya, solat sunatnya. Okey? Sebab kalau ikut Syekh Saleh Utsaimin ni, orang yang menegakkan solat, maknanya tegakkan solat, maknanya dia sangat-sangat jaga kualiti solat dia. Dia bukan sekadar solat saja cukup, tak. Dia jaga kualiti, maka kuburnya akan percaya. Sebab kubur tu gelap. Kita nak terangkan kubur kita. Okey? So, fikirkanlah amalan kita. Dan benda pertama yang akan dihisap pun memang amalan solat. Okey? So, kalau orang yang akalnya bijak, orang yang akalnya sehat, dia sibuk siapkan rumah sekarang kat dunia ni ke rumah yang kat sana tu. Tak tahulah kat mana kubur kita kan. Kita patut sibuk yang mana sekarang ni? Bukan fikir lampu apa lagi nak pasang. Okey, fikir ni amalan yang nak menegangkan kubur kita nanti. Okey? Allahu Akbar. So, jaga iman, jaga tauhid kita sebab semua amalan akan tertolak bila ada kesyirikan. Okey. So, kena belajar Asmaul Husna, supaya kita dapat menjauhi ataupun meninggalkan sebarang bentuk kesyirikan. Okey. Satu lagi, hadis Bukhari, hadis sahih, ketika seseorang dibawa ke pemakaman, ke kubur, akan mengikutinya 3 golongan dan akan membersamai 1 golongan. Siapakah mereka? An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasah. Tahulah salasah tu 3. So yang mengikut mayit itu ada 3. Fayarji'u ni 2 akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid. Yang kekal dengan dia 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Yang tinggalkan dia yang ikut dia tu ialah keluarganya, hartanya dan amalannya. Okey? Yang balik keluarga dan hartanya. Yang kekal amalannya. Semoga Allah Ta'ala sentiasa memperbaiki amalan kita. Amin. Kalau nak senang faham lagi, saya tunjuk kartun. Faham kan? Kat batu nisan tu tulis apa tu Kita. Cuba bayangkan, ni kita. Yang ikut 3. Yang ikut kita, yang hantar kita ke kubur tu 3. Apa dia? Keluarga kita, harta kita, okey? Popularitas, jabatan, pangkat dan sebagainya. Okey? Tetapi semua tu balik. Yang aku marah tu dia berlari balik tu. Okey? Tapi yang tinggal, yang setia dengan kita ialah siap bagi tu, tenang, aku tetap di sini bersamamu, menemanimu sampai akhirat. Yang teman sampai akhirat, aman. Okey? Jadi kalau kita perhatikan kat sini, okey, kita ambil contoh ayat Al-Quran, surah Al-Munafiqun, surah ke-63. Biasa dah kan ayat ni dah banyak kali dah kita jumpa. Ayat 9. Allah berfirman, ni seruan untuk orang beriman ni, untuk kita semua. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah.
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang telah mengaku dirinya beriman, yang imannya susah nak naik, senang nak turun, yang rapuh, yang lemah. Okey, kat sini ada larangan. Apa larangannya? Janganlah kamu dilalaikan. Ni tulhikum. Satu lagi surah At-Takasur kan? Alhaakumut takasur. Yang ni la tulhikum. Jangan kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. An zikrillah, daripada ingat Allah. Solat ingat Allah. Bila kita zakat, kita infak, tu tanda kita ingat Allah. Kan? Banyak. Apa saja kita pandang, kita ingat Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. So, kita nak jadi golongan yang muflihun. Ulaika humul muflihun. Kita nak orang yang berjaya, yang beruntung, yang bahagia. Jadi kita tak nak jadi orang yang rugi. Kita perhatikan kebanyakan ayat ya ayyuhallazina amanu, bila ada larangan, pasti ada hujung-hujung tu Allah akan beritahu, Allah bagi ancaman. Kalau Allah bagi perintah, hujung-hujung ayat tu Allah bagi motivasi supaya kita bersemangat nak buat. Kalau Allah larang, maknanya Allah nak jaga iman kita jangan rendah lagi. Tapi kalau Allah bagi suruhan, maknanya Allah nak naikkan iman kita. Nak naikkan ketakwaan kita. Hujungnya Allah akan bagi motivasi. La'allakum tattaqun. La'allakum tuflihun. Supaya kau bertakwa. Supaya kau berjaya. Mesti ada perintah kat situ. Mesti ada suruhan. Tapi kalau Allah kata jangan, hujung dia Allah akan tutup dengan ancaman. Kalau kat dalam ni, ancamannya apa? Nanti kamu jadi orang yang rugi. Sebab apa? Memang harta dan anak kamu hantar kamu dekat kubur, tapi bila kamu tak ada amalan, kubur pula gelap, apa jadi? Nak akhirat lama, nak kiamat lama lagi pula tu. So, kalau kita nampak kat sini, apa pendidikan untuk kita? Apa hidayah? Apa yang Allah nak tarbiyah kita? So, kalau kita memang ada harta, ada anak-anak, pastikan harta kita itu jadi bermanfaat untuk kita dekat akhirat. Salurkan ke mana harta kita tu. Ingat, harta adalah nikmat. Nikmat daripada Allah Al-Mu'ti. Tapi dia juga adalah bentuk pinjaman. Bila pinjaman, maka akan disoal. Maka akan dipertanggungjawabkan atas nikmat-nikmat yang Allah dah beri dekat kita tu. Mata pinjam, telinga pinjam, kaki pinjam. Sebab tu nanti ni semua jadi saksi atas kita sendiri walaupun di mata kita. Dekat dunia kita yang arahkan mata tu, tapi dekat hari kiamat nanti, mata ni akan jadi saksi kepada kita. Sama ada dia pendakwa atau dia pembela. Allahu Akbar. Jadinya, tak nak jadi orang yang rugi, betul? Subhanallah, Allahu Akbar. Lagi kita nampak, ni selalu kita dengar. Surah Asy-Syu'ara, surah 26. Apa yang kita belajar? Selalu kita ingat kisah Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ialah wala tukhzini yauma yub'atsun, iaitu tentang hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Kat sini pun ada harta dan ada anak-anak. So, kalaulah harta dan anak-anak tu tidak digunakan untuk jalan agama Allah, maka bersedialah untuk dihinakan. Dihinakan pada bila hari kebangkitan nanti. Sebab harta dan anak-anak tidak bermanfaat pada hari itu. Sebab masa dia dekat dunia, dia tidak manfaatkan harta dan anak-anak dia yang Allah bagi sebagai nikmat, sebagai pinjaman untuk bekal akhirat dia. Na'udzubillah min zalik. Kalau cerita pasal bab harta ni, Allah akan tanya, dari mana kamu dapat? Ke mana kamu belanjakan? Allahu Akbar. So ingat, how kita spend harta kita pun akan ditanya. Bukan sekadar daripada mana kita dapat. Cara kita belanja pun akan ditanya. Kecuali orang yang
mendatangi illa man atallaha biqalbin salim. Okey, kecuali orang yang hatinya bersih, selamat, iaitu selamat daripada kesyirikan, daripada syubhah, daripada syahwat. Okey. Jadi apa kita kena buat semasa kita kat dunia ni? Harta yang kita ada, kita uruskan baik-baik. Okey, dan anak-anak kita, kita didik supaya menjadi anak-anak yang soleh. Daripada sekarang, ingatkan anak-anak kita. Okey, kita dulu sentiasa mendoakan mak ayah kita. Okey, jangan lekang doa untuk mak ayah. So, bila kita buat, kita ingatkan juga anak kita. Okey, sebab doa anak-anak yang soleh takkan terputus. Takkan terputus. Dengan syarat, dia anak yang soleh. Sebelum dia jadi anak yang soleh, kita dulu jadi anak yang soleh. Sentiasa mendoakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Lepas mintakan ampun, mintakan rahmat. Okey? Tak nampak? Kalau harta yang diinfak dan wakaf, harta akan dihisap tak di akhirat nanti? Tetap dihisap. Tetapi luluslah. Kan? Tapi luluslah. Maksudnya cara kita belanja. Kan kita rasanya ada sebelum minggu lepas kan? Memang orang miskin masuk syurga dulu. 500 tahun kan? Dia lebih awal masuk syurga. Orang kaya kenapa dia lebih lambat masuk syurga? Lebih lambat sebab dia perlu harta-hartanya perlu dihisap. Tapi lepas dihisap semuanya pass with flying colours. Okay? Maksudnya excellent, excellent, brilliant. Kan? Semua markah cemerlang, 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 cemerlang. Dia masuk syurga walaupun lebih lambat, tetapi syurga yang lebih tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Allahu Akbar. Jadinya, sementara Allah bagi kita pinjam umur lagi ni, dekat dunia, Alhamdulillah, bangun lagi ni, masih larat lagi, masih waras lagi, bolehlah fikir-fikirkan. Okey, atur-aturkanlah. Uruskan harta kita sebaik-baiknya supaya benar-benar kita tak dihinakan pada hari kebangkitan nanti dan benar-benar inilah yang akan membantu kita. Yang akan terangkan kubur kita. Masya Allah, tabarakallah. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Plan Gagal merancang maknanya merancang untuk gagal. So, jangan gagal merancang. Merancanglah dari sekarang. Okey? Dengan penuh kebijaksanaan. Allahu Akbar. Tapi antara yang paling utama untuk kita tolong, untuk kita infakkan ke sedekah ke siapa? Yang paling utama. Yang paling dekat dengan kita adik-beradik. Yang dekat, betul dekat dengan kita. Ni orang lain dia tanya, adik-beradik dia tak tanya. Okey? Tapi mak ayah bukan kita sedekah Mak ayah memang kena kita nafkah. Jangan salah pula. Okey? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Rabbi. Jadi sangat-sangat penting untuk kita ingat semua ni. Okay, satu lagi surah ke-6, surah Al-An'am ayat 94. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Dan demi sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian. Kita semua nafsi-nafsi nanti. Sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Dan kami tidak melihat berserta kamu penolong-penolong yang kamu anggap dan sifatkan bahawa mereka ialah sekutu-sekutu Allah dalam kalangan kamu. So, ada je kesyirikan, habis. Ada je perantara, ada je mensyirikan Allah, faham Dijadikan perantara. Kita direct dengan Allah. Okay, demi sesungguhnya telah putuslah perhubungan antara kamu dengan mereka dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dulu kamu anggap dan sifatkan memberi faedah dan manfaat.
Sebab tu lepas solat kita zikir apa? Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Okey? Sebab apa? Sebab Allah Al-Qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita benar-benar meyakini tak ada siapa boleh datangkan manfaat kecuali Allah dan tak ada siapa-siapa yang boleh datangkan mudarat kecuali Allah. Yakin benar-benar. Sampai zikir pagi petang pun kita ada apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Okey, mudah-mudahan subhanallah Allahu akbar peringatan untuk kita semua. Kita belajar hadis hari ini mudah dapat banyak yang kita pelajari dan dapat kita serapkan dalam kehidupan harian. Oh, sebelum saya lupa. Okey, sebab kita tadi sebut pasal masjid. Okey, jangan tinggalkan amalan sunnah untuk masuk masjid. Apa dia? Dimulakan dengan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. So kita minta berlindung daripada Allah, daripada syaitan. Kita puji Allah. Sebab kita sekarang ni masuk rumah Allah. Rumah manusia pun kita bagi salam, kan? Okey? Allahu Akbar, puji Allah. Kemudian dengan nama Allah. Kemudian kita berselawat. Kerana Rasulullah telah ialah menjadi utusan Allah, Rasulullah mengajar kita untuk beribadah di rumah Allah, maka kita selawat kepada Nabi. Kemudian kita doa. Okey? Bukakanlah. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat. Oh, jangan tinggal doa sebelum masuk masjid dengan doa keluar masjid. Okey. Satu lagi kalau memang dah jadi rutin pergi masjid, doa pergi masjid tu sangat-sangat masya-Allah tabarakallah. Saya pun tengah usahakan anak saya untuk hafal doa ni memang agak panjang tapi subhanallah masa kita belajar nama Allah An-Nur, ada doa ni kan. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Semua kita minta cahaya. So ni doa ketika jalan nak ke masjid. Bercahaya. Kubur gelap tak? Gelap. So kita sebab itulah doa buka tahajud apa? Doa iftitah. Allahumma lakal hamd. Anta nur. Cahaya. Sebab semua akan jadi gelap gelita nanti. Sebab apa? Matahari pun akan gugur kan? Bintang semua akan gugur. Langit terbelah. Kiamat nanti gelap gelita. Kiamat besar, kiamat kecil, mati. Dalam alam kubur tu nanti gelap. Allahu Akbar. Okey, subhanallah. Praktiskan doa ni. Doa ni sangat-sangat power. Bayangkan kalau anak kita jalan kaki pergi masjid dia baca doa ni. Allahu Akbar. Semoga dia diterangi. Kita asyik doa terang hati je kan. Ini lagi power doa ni. Okey. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan doa masuk masjid, doa keluar masjid. Boleh? Allahu Akbar. Okey, saya rasa sampai situ dulu. InsyaAllah nanti kita sambung minggu hadapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.